Kadang-kadang kita pun lupa. Dah dapat calon, dia dah jadi wakil rakyat semua. Dia sibuk dengan segala tugas dia. Lama-lama kita duduk jauh, kita rasa macam kita semakin dipinggirkan. Saya ditanya soalan yang itu berkali-kali. Kalau dalam mesyuarat majlis presiden ke, kalau jumpa dengan Datuk Seri Anwar ke, orang tanya macam mana keadaan sekarang. Sebab saya yang tiap-tiap hari selalunya berada di bawah, berceramah, berjumpa dengan pengundi. Nak kata menang kalah, wallahualam. Bagi saya, yang itu Allah dah tetapkan. Saya tak bimbang menang kalah tu Allah dah tetapkan dah. Kalau menang, ada hikmah dan tanggungjawab dia. Kalau kalah, ada hikmah dan juga pelajaran dia. Jadi tak ada masalah. Cuma saya boleh sebut kepada pimpinan, kepada kawan-kawan, kepada orang, wartawan yang tengok. Saya hanya boleh bandingkan dengan pilihan raya yang saya telah berkempen dulu-dulu. 2013, 2018. Kalau nak tengok kehadiran, saya boleh bandingkan contohnya kalau hari ini kita sebulan sebelum mengundi. Sebulan sebelum mengundi 2018 dahulu, adakah kehadiran dan semangatnya itu sama macam hari ini? Misalkan dalam 1 bulan ini, sangatlah penting bagi pimpinan keadilan, pimpinan Pakatan Harapan, kawan-kawan yang akan menjadi calon, petugas-petugas kita, sangat penting satu perkara. Jangan kamu tunjuk sombong dan bongkak dengan pengundi-pengundi. Sebab ini masanya yang pengundi-pengundi sebenarnya tahu kelemahan dan kekuatan setiap parti. Jangan sebut yang kalau UMNO ke PAS ke, kami yakin orang Melayu akan undi kita. Tak ada orang boleh yakin siapa akan undi siapa, saudara-saudari. Kalau Pakatan Harapan, jangan kamu sekali-sekali fikir bahawa pengundi bukan Melayu, Cina, India dan pengundi Melayu bandar akan undi Pakatan Harapan. Tak tentu, saudara-saudara. Itu sumbangan kita kepada rakyat Malaysia tahun 2018 dahulu. Kita buktikan bahawa negara ini milik rakyat biasa macam yang ada pada malam ini. Sebab itu orang tanya saya dulu, kamu kempen separuh mati bertahun-tahun untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kamu tak rasa marah ke? Kamu tak ada apa-apa. Habis Pakatan Harapan menang, semua jadi menteri. Saya memang beritahu awal, terima kasih, saya dah buat kerja, saya nak balik. Hidup sebagai orang biasa. Orang tanya, tak rugi ke? Tak buang masa ke? Itu beza di antara banyak yang ada dalam keadilan yang menyertai politik zaman saya. Umur 21-22 dahulu, kami profesional, ada kerja sendiri, ada jawatan yang baik. Kami masuk politik bukan untuk jawatan, saudara-saudari. Saya dulu cukup benci yang saya masuk politik ni sebab saya tak suka dibodohkan. Saya rakyat macam orang biasa. Bila saya dengar benda-benda yang tak masuk akal, saya tak boleh terima. Sebab kita tak rasuah. Saudara-saudari, rakyat akan jawab, tidak ada parti yang patut pertimbangkan pun siapa-siapa yang terpalit sedikit dengan rasuah. Jadi bukan soal rasuah atau tak rasuah. Rasuah tu tak boleh. Satu kemestian pilih calon yang bersih. Tapi di zaman yang begitu mencabar sekarang ini, tambahnya pula kalau di kawasan bandar macam bandar Tun Razak, kita juga kena pastikan bahawa calon-calon yang kita letak mestilah seorang yang pandai. Seorang yang boleh mengimbangi di antara kelayakan profesional dia dengan jiwa dan rasa sayang dia untuk berkhidmat kepada rakyat biasa. Kita kena pilih orang-orang yang sayang kepada orang miskin. Mudah je saya. Saya kalau ahli politik ni, pakcik-pakcik, kalau saya tengok belum apa-apa, dia pakai kereta, pengiring 2-3 biji kereta kat belakang. Baik macam mana pun saya tak suka. Maksudnya,
ada benda pasal dia tu yang dia sukakan jawatan dan kedudukan dan kelebihan. Yang kita nak ialah dia bersih, dia cerdik, berkelayakan, tapi jiwa dia juga itu, jiwanya dengan rakyat. Sebab kalau itu kena, memang paling kurang kita boleh yakin, dia masuk politik semata-mata untuk berkhidmat. Dia tahu masuk politik ni tak pernah orang suka. Buat kerja macam mana pun akan ada orang tak suka. Sebab mustahil kita boleh, kalau Bandar Tun Razak ni ada 130,000 orang pengundi, mustahil 5 tahun tu dia boleh jumpa, ketuk pintu dan bantu semua 150,000 orang. Tapi paling kurang kalau jiwa dia dengan rakyat, hati dia dengan orang susah, dia faham kepayahan orang-orang yang berada di bawah dalam masyarakat kita, maka insya-Allah dia boleh bersuara membawa perkara-perkara yang orang atas ni tak nampak. Sebab itu masalah kerajaan, ini yang saya nak sebut lepas ni. Sebab itu masalah kerajaan mana-mana pun, bila dia dah jadi kerajaan, dia dah jadi menteri. Bayangkan, seorang yang tak pernah ada jawatan, paling tinggi pun, dia mungkin jadi ketua kampung kat kawasan itu je. Tiba-tiba dia jadi wakil rakyat. Tiba-tiba kerajaan parti dia menang, dia jadi menteri. Tiba-tiba masuk pejabat kementerian tu, ada 20 orang beratur cium tangan sehari. Bayangkan macam mana. Dia belum sampai lagi ni, pegawai kerajaan ni dah telefon driver ni. Bos bila nak sampai ni? Bos hari ni makan ni, pagi ni nak makan apa ni? Baju dia pakai baju apa? Sebab kalau dia pakai baju putih, kami sempat lagi pergi tukar baju putih semua macam dia. Bayangkan tiba-tiba orang yang tak pernah ada kedudukan, silap hari dia jadi menteri, tiba-tiba dia diangkat begitu, dia memang tak nampak dah yang kat bawah ni. Dia lupa dah. Tiap-tiap hari tanya orang kata, semua baik bos, semua baik menteri, semua okey. Sebab itu kita kena cari wakil-wakil rakyat yang sebelum kita letak dia bertanding pun, kita tahu dia cinta kepada orang susah. Dia ada perasaan terhadap orang-orang yang kurang terbela dalam masyarakat. Sebab, saya tak tahu orang lain. Bagi saya sebab itulah, seseorang itu dijadikan wakil rakyat. Dia jadi wakil rakyat bukan bersuara untuk orang kaya-kaya. Bukan bersuara untuk orang yang dah memang besar, hidup senang, lobi untuk perkara-perkara besar. Orang itu tak ada masalah. Kalau nak suruh dia, ada orang bela, dia boleh bayar ramai peguam-peguam untuk bayar dia. Peguam 1 juta. 1 hari pun boleh ada sehari-hari. Yang tak mampu ini ialah peniaga-peniaga kecil. Orang yang miskin bandar, yang rumah nak kena rampas. Orang yang berniaga di kawasan yang tanah itu kerajaan nak bagi kepada pemaju supaya boleh dibuat kondominium besar. Kadang-kadang kita pun lupa. Dah dapat calon, dia dah jadi wakil rakyat semua. Dia sibuk dengan segala tugas dia. Lama-lama kita duduk jauh, kita rasa macam kita semakin dipinggirkan. Baik. Penduduk-penduduk pengundi macam saudara-saudari, ketuk pintu wakil rakyat tak henti-henti. Jangan berhenti ketuk pintu.